Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam rancangan Banjai Channel. Semoga adik-adik dalam keadaan sihat selalu. Pada tutorial teknik menjawab soalan matematik SPM tahun 2019 kali ini, Abang Jai akan fokus pada soalan nombor 13. Melibatkan topik penjelmaan. Tapi sebelum itu, kepada yang belum subscribe dan like channel ini, bolehlah berbuat demikian. Baik, soalan 13 terbagi kepada 4, iaitu 13A1, 13A2, 13B1 dan 13B2. Keterangan soalan 13A berbunyi, rajah menunjukkan titik K pada suatu cartas. Penjelmaan P ialah satu pantulan pada garis Y sama dengan 1. Penjelmaan R ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat -1, 0. Soalannya, nyatakan koordinat imej bagi titik K di bawah penjelmaan berikut. 1. P 2. PR. Baik, kaedah penjelmaan bagi P seperti berikut. Kenal pasti kehendak soalan iaitu menentukan koordinat imej bagi titik K di bawah penjelmaan P. Seterusnya, kenal pasti jenis penjelmaan bagi P. Penjelmaan P ialah satu pantulan pada garis Y sama dengan 1. Baik, sekarang Abang Jai akan tunjukkan teknik pantulan. Pertama, lukis garis Y sama dengan 1 yang diberi di dalam soalan seperti ini. Kedua, melakukan pantulan menggunakan teknik lompat katak. Lompat katak harus melepasi garis Y sama dengan 1 yang telah dilukis. Abang Jai istilahkan ia sebagai pagar. Lompatan katak haruslah sama jaraknya di antara sebelum pagar dan selepas pagar. Baik, kita sama-sama kira lompatan katak. 1, 2, 3 sebelum pagar dan 1, 2, 3 selepas pagar. Maka titik K akan berpindah dari kedudukan asalnya ke kedudukan yang baru selepas lompatan. Baca koordinat terakhir bagi titik K selepas pantulan. Jadi koordinatnya kita akan dapat 3, 4. Itulah jawapan bagi soalan 13A1. Boleh? Okey adik-adik. Kita ke soalan seterusnya iaitu 13A2. Nyatakan koordinat imej bagi titik K di bawah penjelmaan PR. Keterangan soalan adalah sama seperti soalan 13A1. Kaedah penyelesaiannya, kenal pasti kehendak soalan iaitu nyatakan koordinat imej titik di bawah penjelmaan PR. Di sini Abang Jai gunakan tip alaf 21 iaitu angka 2, 1 di atas PR, 2 di atas P dan 1 di atas R. Dengan itu, kita dapat formula untuk melakukan penjelmaan R diikuti penjelmaan P. Seterusnya, kenal pasti jenis penjelmaan bagi R dan P. Penjelmaan R ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat -1, 0.
Manakala penjelmaan P ialah satu pantulan pada garis Y sama dengan 1. Seterusnya, kita lakukan teknik putaran untuk memulakan penjelmaan R. Teknik yang pertama, tandakan pusat putaran pada -1 sifar. Kedua, buat satu garis seperti jarum jam di antara titik K dan titik pusat putaran. Seperti ini. Baik. Putarkan titik K mengikut arah jam berpusat di -1 sifar sehingga garis yang dilukis mencapai sudut 90 darjah. Ingat adik-adik, pastikan jarum jam sentiasa sama dari mula hingga ke akhir. Baik. Baca koordinat kedudukan terakhir bagi titik K selepas putaran, iaitu -3, -4. Seterusnya, kita lakukan teknik pantulan P dari titik -3, -4 pada garis Y sama dengan 1. Lukis garis Y sama dengan 1 seperti ini. Kemudian, lakukan pantulan menggunakan teknik lompat katak. Lompatan katak mestilah sama sebelum dan selepas pagar. Baik adik-adik, mari kita sama-sama mengira lompatan katak. 1, 2, 3, 4, 5 sebelum dan 1, 2, 3, 4, 5 selepas pagar. Baca koordinat kedudukan terakhir titik K selepas pantulan, iaitu -3, 6. Baik, untuk menulis jawapan, adik-adik haruslah menulis dua koordinat titik ini selepas putaran dan selepas pantulan. -3, -4 selepas putaran dan -3, 6 selepas pantulan. Boleh kan adik-adik? Baik, kita ke soalan 13B1, iaitu rajah menunjukkan 3 pentagon EFGHJ, KLMNP dan KQRST dilukis pada satu satah cartas. Pentagon KQRST ialah imej bagi pentagon EFGHJ di bawah gabungan penjelmaan VU. Soalannya, huraikan selengkapnya penjelmaan A, U, V, W. Kaedah penyelesaiannya: pertama, kenal pasti maklumat yang diberi dalam soalan, iaitu pentagon KQRST ialah imej bagi pentagon EFGHJ di bawah gabungan penjelmaan VU. Guna tip alam 21, tuliskan nombor 2 dan 1 di atas huruf VU. Seperti ini. Dengan itu, dapat kita pastikan yang mana harus dilakukan penjelmaan pertama dan kedua. Seterusnya, kenal pasti jenis penjelmaan bagi V dan U dari imej yang terbentuk. Baik, jenis penjelmaan bagi U ialah putaran 90 darjah lawan arah jam. Bagi menentukan pusat putaran, pertama, bina satu garis antara satu bucu imej dan satu bucu objek yang sama.
Kemudian, bina pula satu garis serenjang yang sama panjang. Dengan itu, dapat dua titik di kedua-dua hujung garis serenjang tadi. Maka pilih satu titik yang paling jauh dari anak panah putaran, iaitu titik -3, 3 sebagai pusat putaran. Seterusnya, penjelmaan bagi V pula ialah pembesaran. Untuk pembesaran, kita harus gunakan faktor skala. Formulanya, K sama dengan panjang imej iaitu QK per panjang objek iaitu LK. K sama dengan 2/1. Jadi faktor skala bagi K adalah 2. Bagi menentukan pusat pembesaran, kaedahnya ialah bina garis antara bucu imej dan bucu objek. Bucu R dengan M, S dengan N, T dengan P, dan L dengan K. Dari itu, terbentuklah satu persilangan di antara garis pada satu titik koordinat iaitu titik K. Baik, jawapan yang adik-adik perlu tulis ialah U titik pembesaran pada pusat K dengan K sama dengan 2 dan V titik putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat -3, 3. Itulah jawapan bagi 13B1. Soalan 13B2. Rajah menunjukkan 3 pentagon EFGHJ, KLMNP dan KQRST dilukis pada suatu satah cartas. Diberi bahawa KQRST mewakili suatu kawasan yang mempunyai luas 288 meter persegi. Itu luas dalam meter persegi kawasan yang berloreng. Kaedah penyelesaiannya, kenal pasti maklumat yang diterangkan dalam soalan. Kita telah tahu bahawa pentagon KQRST adalah imej bagi pentagon KLMNP di bawah penjelmaan pembesaran dengan faktor skala 2. Dari maklumat soalan diberi luas pentagon KQRST sama dengan 288 meter persegi. Dengan menggunakan faktor, mengira luas imej sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Di sini, Abang Jai akan tunjukkan cara menggunakan formula piramid yang Abang Jai mudahkan daripada formula asal, iaitu seperti ini. I di atas, K kuasa 2 dan O di bawah. Pengiraannya, kita gantikan nilai-nilai ke dalam kotak piramid ini. I digantikan dengan 288, K kuasa 2 digantikan dengan 2 kuasa 2. Jadi, dari piramid ini, kita keluarkan luas objek KLMNP sama dengan 288 per 2 kuasa 2. Baiklah. Luas kawasan berloreng seperti yang dikehendaki soalan perlu dikira dengan luas imej tolak luas objek sama dengan luas imej 288 tolak 288 per 2 kuasa 2 sama dengan 216 meter persegi.
Itulah jawapan bagi soalan 13B2. Baiklah adik-adik, teruslah membuat ulang kaji berfokus bagi membiasakan diri adik-adik dengan teknik ini. Sehingga berjumpa lagi di lain tutorial. Bye!